Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau Al-Hidayah Bandar Sarjana Putra Jenjarum, seterusnya ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Div kehormat, hartawan, dermawan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Ada yang belum? Patut macam lapar je tengok. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga. Amin insya-Allah. Pertama-tama dan selamanya kita mengaturkan rasa syukur banyak-banyak kepada Allah di atas panjangnya usia kita. Hadirin sekalian, hari ini saja tak tahulah berapa ramai yang telah dijemput oleh Allah. Yang corona lah. Dia dicatatkan lebih 2,000 kematian setakat ini. Dan yang kena infection jangkitan lebih kurang tidak kurang daripada 70,000 orang. Jadi hadirin sekalian, alhamdulillah Allah beri nikmat kesihatan pada kita. Mungkin ada yang dinamakan sakit lutut, asma, jantung, kencing manis, darah tinggi, sakit pening kepala, demam. Tapi alhamdulillah yang dinamakan iman kita tu sihat. Kita boleh datang ke majlis ilmu seperti ini. Kerana apa dia? Kan nikmat yang paling besar apa dia? Nikmat kesihatan dan juga nikmat iman dan Islam. Yang mana apa dia? Yang mana orang yang tak ada nikmat Islam ni, dia tidak selamat dalam hidup dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita nak sambung pengajian kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbih ni maknanya apa dia? Beri perhatian ataupun apa dia? Peringatan. Ghafilin pada yang lalai. Yang namanya manusia ni sentiasa duduk dalam lalai dan lalai. Yang namanya manusia bukan Doraemon, bukan. Yang namanya manusia biasa lalai. Kadang-kadang beringat, kadang lalai semula. Kalau satu hari kita boleh makan 5 kali untuk beri tenaga kepada jasad kita, begitu juga kita perlu mengisi yang dinamakan roh kita. Kita hebat ni tuan-tuan, bukan kerana jasad. Tuan-tuan, kalaulah kita tak ada roh, agak-agak suami kita ni tak ada roh, agak-agak isteri-isteri kita nak ke peluk kita dah. Tak ada. Mayat tu dah. Nak kita ganteng kita ni, handsome kita ni, lawa kita ni sebab ada roh. Handsome macam mana pun tak ada roh, tak ada nilai. Betul tak? Nak bagi tu roh kita ni yang perlu kita apa dia? Yang perlu kita sadurkan. Itu dia. Ramai orang dia sibuk memperkemaskan luaran, tetapi rohnya itu dia, rohnya mati. Itu dia. Jadi ni kita duduk dalam majlis zikir ini, orang yang tidak duduk dalam majlis zikir ini umpama ikan yang terkeluar daripada airnya. Matilah. Tercungak-cungak. Jadi hidup ini kita nak kena segar bugar. Kena sentiasa pergi majlis zikir, majlis memperingati diri kita ini akan kematian dan supaya kita semakin dekat pada Allah SWT. Dan insya-Allah pada bab yang keempat ini kita nak bincangkan tajuk yang sangat dahsyat, tajuknya kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Dahsyat tuan-tuan. Yang mana ngerinya kita kalau kita misalnya melihat kemalangan-kemalangan. Kalau saya sepanjang perjalanan 24 jam saya banyak kat atas jalan raya. Yalah pagi tadi kuliah subuh dekat Pahang. Jadi banyak dekat jalan raya. Jadi melihat kemalangan ni satu kengerian yang dah biasa dah. Tapi kengerian yang dinamakan alam barzah ni jauh lagi ngeri. Jadi kita nak bincang ni bukan nak takut-takutkan supaya kita Allah lemah je. Ji kenapa ji? Lama dah tak ada pergi masjid, lemah dah. Nak bagi tahu
kita ni supaya apa dia? Supaya kita semakin bersemangat untuk kita apa dia? Mempertingkatkan amal kita dan jauhkan diri kita daripada maksiat, insya-Allah. Dan sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah, muslimin muslimat. Hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, setiap perkara yang mendatang itu pasti akan datang. Bila sebut apa dia, contohnya jadual saya malam ni, ya, bila apa dia sampai masanya mesti sampai. Cuma ustaz tu datang atau tak datang ajalah. Tapi nak begitu kematian pun begitulah. Kita tunggu ke tak tunggu, pasti akan datang. Dan ada di antara kita yang apa dia? Yang meninggal dunia dalam keadaan mengejut. Kebanyakannya mengejut. Tak adanya dapat surat siap-siap daripada Allah. Kamu meninggal 29 hari bulan 3, tak ada. Semua mengejut, tuan-tuan. Sama ada tengah tidur, tengah bawa motor, sama ada apa dia? Tengah berjalan, sama ada tengah karaoke, menyanyi, ya, meninggal tertelan mic dan sebagainya. Ya, nak bagi tahu apa dia? Semua terkejut. Tak adanya apa dia? Tak adanya di antara kita, kamu nak tahu tak? Ya, suami saya meninggal tu saya dah tahu dah sebenarnya. Tak ada, kebanyakannya mengejut. Allahumma salli ala sayyidina. Biasanya apa lagi? Biasanya kalau kita tengok orang ke hospital tu, biasanya kalau dia nak meninggal dunia, dia akan sihat sekejap. Ya, dia mula tenat, tiba-tiba nampak semakin baik, Allah Taala cabut. Itu dia. Daripada tak selera makan, tiba-tiba selera, ingatkan nak sihat dah. Kadang-kadang tuan punya badan tertipu. Oh, sihat dah ni, sihat dah. Ya, time sihat dah ni, Allah Taala jemput pada. Ya, kebanyakannya mengejutlah. Ya, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila kata mengejut ni, bila kata surprise ni, bukanlah yang dinamakan kita ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, bukan saja-saja tak, tapi nak supaya kita sentiasa bersedia. Katalah kita dibagi tarikh khusus kan. Allah Taala bagi tarikh kita meninggal 6 hari bulan 6 ketika umur kita 60 tahun. Sekarang baru umur 20. Let lu kita dah. Ya, enjoy dulu. Sebab apa dia? Lambat lagi. Baru 20. Nak ke 40 tu enjoy dulu. Sebab dah tahu. Tapi hikmah Allah Ta'ala rahsiakan kematian tu untuk apa dia? Supaya kita sentiasa buat preparation. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita masuk pada surat yang ke-43 ini. Berkaitan tentang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Abu Lais dengan sanadnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya, apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat? Itu dia. Abu Lais dengan sanadnya meriwayatkan Aisyah berkata, dia bertanya kepada baginda Rasulullah, apakah orang yang mencintai kekasihnya itu ingat pada hari kiamat? Kalau tuan-tuan kita kasih kepada anak kita, kasih kepada pasangan kita, kasih kepada sesiapalah, ditanya adakah kita ingat pada hari kiamat? Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani.
Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut tuan-tuan, kita tak ingat dah pasangan-pasangan kita. Ya. Pasangan-pasangan kita dah tak ingat. Yang kita ingat hanya amalan-amalan kita. Digambarkan di dalam hadis ini ya sebagai penerangan kepada ayat Al-Quran tersebut. Ya, amma 'inda thalathi mawadhi' fala. Adapun ya pada hari kiamat nanti ada 3 tempat yang mana apa dia para kekasih tersebut dia tidak ingat akan kekasihnya. Indal mizan imma ay yakhiffa wa imma ay yathqula wa inda tatayuris suhuf imma ay yu'ta kitabahu biyaminihi wa imma ay yu'ta bishimalihi. Ya, ketika ditimbang amal sehinggalah diketahui apakah ringan atau berat. Itu yang pertama. Ketika mana timbangan amal kita ni semua berdebar, ya, saling debaran. Ya, bukan debaran ni, tapi debaran apa dia? Bimbang yang dinamakan apa dia? Amalan baik lagi banyak ke amalan jahat lagi banyak. Ya, masa itu mendebarkan, membimbangkan kita kata. Ya, masa itu kita dah tak ingat pasangan-pasangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menerima lembaran catatan amal suhuf sehingga ia terima sama ada dari kanan ataupun kirinya. Maknanya kalau kanan syurga. Kita besok berdiri di hadapan Allah, di mahsyar Allah, kalau diberi catatan amal itu di tangan kanan, maknanya syurgalah kita. Kalau diberi dalam catatan kiri kita, maknanya nerakalah kita. Sehingga ulama ni tuan-tuan, dia nak mengajarkan dirinya supaya boleh khusyuk dalam solat itu, digambarkan pemandangan mahsyar Allah itu di dalam apa dia? Persediaan solatnya ataupun ketika dalam solatnya. Sehingga ulama, ya, almarhum Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat, dia dalam kitabnya yang khusyuk dalam solat, tuan-tuan kalau tuan-tuan baca, saya pernah baca sekali tuan-tuan, mengalir air mata. Banyak-banyak kitab, saya tak pernah baca kitab mengalir air mata. Kalau Al-Quran tu biasa kadang-kadang kita baca maksud dia mengalir air mata. Tapi kitab yang namakan karangan, mungkin tuan-tuan kalau boleh carilah. Yang tajuknya khusyuk dalam solat. Sebab di antara kita semua nak dapat khusyuk dalam solat, betul tak? Ya, ramai di antara kita bila sembahyang tu fikir, baru je dapat duit pencen ni, nak kahwin lagi ke, nak beli rumah, Ya, susah benar nak dapat khusyuk. Tu belum masalah lagi, masalah anak, cerai-berai lah, masalah itu, masalah jiran, habis semua berkecamuk, ya, mengganggu yang dinamakan solat kita. Jadi ulama ni apa dia? Dia tulis di karang kitab tu, bila bunyi azan dan qamat aja, azan itu apa dia? Sangkakala pertama dan yang dinamakan iqamah sangkakala kedua. Dia menganggap bahawa apa dia? Betapa huru-haranya yang pula apa dia? Bergegas untuk apa dia? Cepat-cepat sembahyang. Bila angkat je takbir ni, dia apa dia? Bila tengah sembahyang dia menganggapkan bahawa apa dia? Ketika itu, ya, yang dinamakan apa dia? Amal kita sedang ditimbang dan apa dia? Sama ada tangan yang dinamakan buku catatan amal itu nak dibagi ke tangan kanan ke tangan kiri. Tengah sembahyang ni duk fikir macam tu. Allah selamat lepas ke tak lepas, lepas ke tak lepas. Punyalah untuk nak dapatkan khusyuk dalam sembahyang tersebut. Biar apa dia? Fokusnya apa dia? Fokusnya bimbang, takut pada Allah. Itu dia. Dapat al-khauf. Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat khusyuk di dalam sembahyang. Begitu sekali tuan-tuan. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya apa dia? Ketika ular, ya, dari neraka, ketika keluar dari neraka, ular naga lalu mengepung mereka dan berkata, tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, ular ni kalau dekat rumah kita keluar aja dekat mana-mana, keluar kat bilik air, dah tak ingat apa dah. Mulut cakap apa pun kita tak tahu. Oh, mak pocok lah kita pun tak sedar cakap apa. Punyalah takut tu. Itu baru ular kecil je. Bukan ular anak konda ke, bukan. Kadang-kadang ular yang apa? Ular kecil je lah kita kata. Itu pun dah gelabah dah. Lagilah yang dinamakan ular di akhirat sana, ular naga pula, ular naga. Ya. Tuan-tuan dan yang dirahmati Allah sekalian, mengepung. Kalau ular yang kat rumah kita tak adalah sampai kepung kita. Ya. Bolehlah kita nak lari. Ini ular-ular ni dia kepung kita. Tuan-tuan, kita cuma boleh gambarkan, tapi gambaran yang sebenarnya lebih dahsyat. Karena apa dia? Karena keterbatasan akal fikiran kita untuk apa dia? Untuk kita menggambarkan satu benda yang ghaib, benda yang di luar fikiran kita. Kalau tuan-tuan cuma gambarkan ular yang tuan-tuan gambarkan besar macam mana pun, itu tidaklah sedahsyat yang dinamakan hari akhirat, subhanallah. Nak bagi tahu di akhirat sungguh lebih dahsyat lagi. Sampai tidak terbayang. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan berkata ular tersebut, ketika keluar dari neraka, ular naga lalu mengepung mereka dan berkata, orang tersebut berkata, aku diserahi 3 macam. Orang mempersekutukan Allah dengan lain, baik.
ketika keluar dari neraka ular naga lalu mengumpul mereka dan berkata, ular itu dia nak serang sebab apa dia? Sebab 3 perkara. Yang pertama, orang yang mempersekutukan Allah dengan lain. Apa maksud mempersekutukan Allah? Mensyirikkan Allah. Jadi tuan-tuan, ramai kita yang tidak sedar kita ni banyak mensyirikkan Allah. Rasulullah ni dia tidak bimbang kepada kita mensyirikkan Allah Ta'ala ni dalam konteks apa dia? Sembah berhala ke? Sebab jarang-jarang kita ni yang Islam ni sembah berhala. Tapi kita ada buat syirik yang lain. Yang dinamakan syirik apa dia? Syirik yang dinamakan riak. Syirik yang dinamakan takabur. Ya, tuan-tuan, syirik yang dinamakan apa dia? Syirik kecil. Ya, yang mana apa dia? Yang mana pergantungan kita pada Allah. Contohnya dalam bab apa dia? Dalam bab bermuamalah kita misalnya. Ya, contoh, ya, pergantungan kita pada Allah ni kita tidak meletakkan 100% pada Allah. Contohnya apa dia? Saya dah sebut belum sebelum ni? Tak tahu, tak ingat dah sebut ke di tempat lain ke? Contohnya anak kita tanya, Yahya, macam mana bisnes? Bisnes insya-Allah lah. Selagi YB tu kawan ayah adalah rezeki untuk ayah ni. Ni tuan-tuan, pergantungan kita kepada makhluk. Bukan meletakkan pergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku tak? Berlaku. Ya. Contohnya apa lagi? Tidak percayanya kita terhadap kuasa Allah Ta'ala dengan apa dia? Dengan adanya di antara yang pergi minta pertolongan kepada bomoh-bomoh misalnya. Untuk apa dia? Nak menguntungkan yang dinamakan perniagaan-perniagaan mereka. Ada berlaku tak? Ada. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang syirik yang biasa kita buat apa dia? Ya. Kita buat sesuatu rupa-rupanya bukan kita nak pandangan manusia, pandangan Allah, tapi nak pandangan manusia. Inilah mempersekutukan Allah. Kita sembahyang ni bukan rupa-rupanya kita sembahyang nak kerana Allah. Rupanya kita datang sembahyang ni bagus dah. Tapi rupanya nak tunjuk motor bisuku misalnya. Lama tak datang. Semangat pula datang. Semangatlah motor baru ni. Tak nampak ke motor bisuku aku ni? Dengan Brembo lagi dia. Itu dia. Tu syirik tu. Tapi bukanlah syirik macam kita sembah berhala tu. Tak. Ya, tapi dia dalam kerangka syirik juga. Iaitu apa dia? Mempersekutukan Allah, menduakan Allah dalam konteks apa dia? Dalam konteks kita menyerahkan amal bukan kepada Allah tetapi kepada makhluk. Itu dia. Apa lagi yang kita tak perasan, yang saya suka ulang balik. Kenapa dia? Bila kita sembahyang. Cuba kita sembahyang dengan budak-budak kecil. Ya, lantaklah kita. Dia bukan tahu pun kita betul tak betul. Cuba kita datang, kita sembahyang sebelah tok imam misalnya. Sembahyang sunat sebelah tok imam. Tiba-tiba ya Allahu Akbar. Nampak macam perfect belum? Terus revision balik skor rendah, skor menengah punya pengajian tu. Kitab-kitab yang kita ngaji ustaz semua terpandu tu sembahyang kita. Sebab sembahyang dengan siapa? Sembahyang sebelah tok imam ataupun sembahyang sebelah ustaz. Isteri kita dekat belakang duduk giling kepala. Suami aku kat rumah sembahyang ekspres. Dekat surau ni bukan main tok makninah lagi. Tanya dengan suami kita habis sembahyang balik, ya bang, nak tanyalah, kenapa tadi abang tawaduk ni? Khusyuk betul ya ayang tengok. Bukan apa, abang bimbang lah kalau abang sembahyang nanti laju sangat ke apa, kena tegur dengan tok imam. Nampak? Kita ni kadang-kadang ibadah ni kerana 2 perkara. Sama ada kita nak dipuji ataupun apa dia? Kita bimbang dikeji. Maknanya apa dia? Kita nak serahkan amal pada Allah ke kepada makhluk. Ini dia. Ini tanpa sedar kan? Tanpa sedar. Tapi yang kita buat ni secara spontan. Tapi saya suka highlightkan apa dia? Supaya apa dia? Supaya kita beringat-ingat. Itu dia. Kita sembahyang bukan nak dapat pandangan makhluk. Tapi kita nak dapat pandangan Allah SWT. Itu dalam bab solat menipu lagi tu. Tengah sembahyang tu tipu. Kita serah ibadah kita pada makhluk. Jangan kata sedekah lah. Ya, sedekah ni memang kita bagi pun kita tengok orang tengok orang muka 10 kita bagi 10. Oh, muka 20 bagi 20. Maknanya kita bagi bukan ikhlas kerana Allah. Kalau dah dengan Allah ibadah yang khusus untuk Allah pun kita boleh nipu, lagilah yang sedekah. Berapa ramai orang sedekah dihumban. Ya, sedekahnya ke dalam neraka Allah. Kenapa dia? Kerana riak. Ya, berapa ramai orang yang mana apa dia? Yang buat amal ibadah jariah dan sebagainya mungkit-ungkit. Ya, rupa-rupanya amal ibadah tu bukan diserahkan pada Allah tetapi rupanya untuk manusia. Lalu besok di akhirat Allah Taala kata apa dia? Ya, kamu carilah orang yang mana yang kamu buat baik dulu, nak tunjuk pada dia, kamu mintalah pahala ke dia. Allah Akbar. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Rugi rupanya. Penat kita buat ibadah banyak, tapi apa dia? Tapi tak ada fungsi dan tak ada manfaat sekalipun. Allahumma salli ala sayyidina. Ada ya yang disebut orang yang dihumban dalam neraka Allah ni tuan-tuan. Ya, yang disebut 4 perkara. Ya, dalam hadis kursi sebutkan. Yang pertama apa dia? Orang yang mana mati syahid.
Orang mati syahid diumban dalam neraka Allah. Rupa-rupanya sebab apa dia? Supaya orang kata dia ni seorang pahlawan. Yang kedua apa dia? Orang yang baca Al-Quran. Orang baca Quran pun dihumban dalam neraka Allah. Sebab apa dia? Rupa-rupanya supaya orang kata dia orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga orang yang belajar. Macam kita ni, pergi belajar. Ya, pun dihumban dalam neraka Allah. Supaya apa dia? Orang kata kita alim. Ada di antara kita buat status Facebook. Oh, aku ni alhamdulillah lah dah belajar kat kitab ni dengan syekh ni. Rupanya nak kata kita ni alim. Tempat banyak. Ya, saya belajar di Syria, di Jordan, di situ, di sini, kitab itu, jumpa syekh tu, jumpa ni. Nak apa orang kata kita, hebat, mantap syekh. Itu dia bahaya. Dihumban dalam neraka Allah. Yang keempat apa dia? Orang banyak sedekah. Sedekah pun kena humban. Ya, ni sedekah. Supaya apa dia? Orang kata kamu adalah orang hartawan yang sangat dermawan misalnya. Habis. Ini kita kena jaga-jaga. Rupa-rupanya ini termasuk daripada perkara yang mempersekutukan Allah tanpa sedar. Itu dia. Nauzubillah min zalik. Ya, baik. Seterusnya apa dia? Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang kejam, ya, orang yang kejam. Dekat dunia ni tuan-tuan, ramai orang yang kejam. Sama ada terhadap orang lain ataupun diri kita sendiri. Saya percaya dan yakin tuan-tuan, tak ada siapa benarkan orang tampar muka kita, orang pukul kita, pukul anak kita, belasah kita, tak ada siapa benarkan. Tapi kita sendiri membenarkan api neraka simbah kepada diri kita ini dengan sebab kita bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni orang cubit sikit pun tak bagi. Ya, marahnya kita. Kereta kita ni kalau ada orang calakan, kejar kita. Ya, buta tak nampak ke melanggar-langgar kereta aku. Punya marahnya kita orang, ya, yang dinamakan menzalimi harta kita. Yang menzalimi diri kita, ya, tapi kita sendiri menzalimi diri kita dengan apa dia? Berlaku kejam terhadap diri kita sendiri. Kita apa dia? Bermaksiat pada Allah dan merelakan diri kita dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekalian, kejamnya ada dua. Kejam pada diri, kejam pada orang lain. Kejam orang lain, kejam jugalah. Tapi kejam pada diri sendiri tanpa sedar pun banyak juga. Nauzubillah. Ya, kemudian apa dia? Penentang. Ya, orang yang kuat menentang. Ya, ini bahaya. Ya, menentang ni mengikut level masing-masing lah. Ya, yang rakyatlah menentang kepada kerajaan. Ya, tengok juga penentangan tu macam mana. Ya, jadi pembangkang bukan semua benda nak kena bangkang. Ada benda yang perlu bangkang lah. Itu dia. Kalau ikut posisi anak, bukan ni mak ayah cakap betul, kita bangkang, menentang. Itu dia. Menentang ni ikut level masing-masing. Sama ada sebagai anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang apa dia. Penentang ni dalam konteks dia umum. Dia bukan kata penentang ni hanya untuk yang dinamakan pelajar ke ni, tak, ni bila sebut dia umum. Maknanya semua kategori kita ini yang namanya yang menentang ni maksudnya apa dia? Yang menentang keadilan. Itu dia. Menentang kezaliman ni satu kewajipan. Itu dia. Seterusnya apa dia? Orang yang zalim. Orang yang zalim ni juga, ya, yang menyebabkan apa dia? Yang menyebabkan, ya, menerima siksaan daripada ular tersebut. Ya, tuan-tuan, zalim ni maksudnya apa dia? Zalim ni tidak meletakkan pada suatu tempatnya. Dilawan kepada adil. Adil meletakkan satu pada tempatnya. Zalim tidak meletakkan satu pada tempatnya. Kita hari ini berlaku adil, meletakkan diri kita di majlis-majlis ilmu. Tapi kalau sekarang kita duduk, ya, dekat yang dinamakan disko, kita zalim. Itu dia. Anak-anak kita hantar dia apa dia? Pergi sekolah-sekolah yang dinamakan apa dia? Belajar Al-Quran. Kita berlaku adil. Tapi kalau anak kita apa dia? Suruh belajar apa dia? Suruh belajar menyanyi. Itu zalim. Belajar nyanyi, belajar K-pop. Belajar apa dia? Kelas TikTok. Itu zalim. Itu dia. Ini benda-benda zalim ni saya tak payah nak urai banyak. Sebab apa dia? Kita yang pemikiran waras, pemikiran yang rasional, kita boleh tahu benda yang baik dan buruk. Mana yang dia zalim, mana yang dia tidak zalim. Ya, dan zalim yang ekstrim misalnya apa dia? Membunuh orang. Itu yang semua serba maklum lah. Ya, baik. Dan orang yang tidak percaya, ya, pada hari kiamat hisab, ya, maka diringkus, ya, semua orang-orang yang tersebut itu lalu dilempar. Ada tak orang yang tidak percaya dengan hari kiamat? Ada. Ya, golongan-golongan etis, golongan orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ya, mereka berfikiran logik. Dia kata apa dia? Kalau kita, ya, dilahirkan, ya, dicipta oleh Tuhan, pasti Tuhan ada yang diciptakan. Ini adalah pemikiran yang sangat dangkal. Pemikiran yang sangat kolot. Tuan-tuan, ya, kerana apa dia kita tak boleh tanya yang dinamakan, ya, bila Allah diciptakan. Ini adalah satu soalan yang sangat-sangat tak boleh terima akal. Kerana apa dia? Kerana bila sebut bila ni apa? Masa. Bila sebut masa, Allah Ta'ala perlukan masa tak? Tak.
Masa ni makhluk, Allah yang jadikan masa. Ya, kita perlukan masa. Ya, kita nak dengar ceramah pukul sekian-sekian. Habis atau meeting kita ada masa sekian-sekian. Kita ada semalam, kita ada hari ni, kita ada esok, kita ada 3 hari. Ya. Umumnya manusia, makhluk ada 3 hari. Semalam, hari ni, esok. Tapi Tuhan dia tak ada semalam, hari ni, esok. Kerana apa dia? Dia yang jadikan masa dan masa ini diprogramkan hanya untuk makhluk. Itu dia. Allah tak ada semalam, Allah tak ada hari ni dan Allah tak ada esok. Jadi bila Allah tak ada semalam, ya, maknanya kita tak boleh tanya Allah bila diciptakan, yang lepas bila. Kerana apa dia? Tak ada yang lepas bagi Allah. Itu dia yang soalan itu tidak logik. Jangan kita cerita pasal, iyalah ada benda yang logik, ada benda yang tak logik dalam agama. Ada benda yang dangkal, tak boleh dipikir dengan otak. Tapi apa dia? Kalau dari segi logik sekalipun, ya, Allah tidak memerlukan masa. Kerana Allah bukan makhluk, yang perlukan masa hanya manusia. Kerana Allah yang menciptakan masa. Sama juga tempat. Allah tidak perlukan tempat. Kerana Allah yang menciptakan tempat. Jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya. Ya. Diringkus. Orang-orang yang tersebut diringkus ni maknanya apa dia? Kalau ular ni maknanya dililit. Ya. Itu dia. Orang-orang tersebut lalu dilemparkan semuanya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Tuan-tuan, nak masuk neraka jahanam ni susah ke senang? Senang, tuan-tuan. Ya. Kata ulama, cukup dengan meninggalkan satu fardu sembahyang mendapat tiket untuk dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan neraka jahanam. Satu waktu je. Ya, anak kita ramai yang tinggal sembahyang misalnya. Kita pesan balik nanti, kamu tadi sembahyang asar tak? Tak ya, main bola. Tidur-tidur, bangun-bangun, kawan kau lajak main bola, main futsal. Terus sampai ke maghrib, tak sembahyang ya. Kamu tahu tak, ustaz kata kalau kamu tinggal satu sembahyang aja, kamu telah layak untuk dihumban dalam neraka jahanam. Ya, kamu tahu tak api lighter pun kamu tak sanggup menahan panas. Macam mana kamu sanggup untuk menahan api neraka Allah dihumban terhadap diri kamu, na'udzubillah. Itu dia. Kita pesan pada anak-anak kita, ya. Tentang apa dia? Tentang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat itu. Ya, kalau di dunia ni tuan-tuan, susahnya kita ini tidaklah sedahsyat kesusahan di negeri akhirat. Ya. Baik, seterusnya, ya, dan di atas neraka jahanam itu ada jambatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Tuan-tuan, yang dinamakan titian sirat itu, bawahnya tu api neraka lah. Yang mana apa dia? Sehalus jambatan itu rambut yang dibelah 7. Rambut tak payah dibelah 7, tuan-tuan. Ambil rambut 7 helai pun cukup lah kita pijak. Putus, tuan-tuan. Betul tak? Nak bagi tahu Allah saja je. Bukan sebab yang dinamakan belah 7 tu. Tapi disebabkan apa dia? Amal kita. Kalau amal kita baik, tanpa rambut tu pun kita boleh lalu zup, laju begitu je. Itu dia. Tapi kalau kita tak ada beramal saleh, Allahu Akbar. Tuan-tuan, tersembamlah muka kita di dalam neraka Allah, na'udzubillahi min zalim. Ya, baik, seterusnya. Sedang di kanan kirinya ranjau dan duri. Ya. Yang mana laluan tersebut, ya, halusnya seperti rambut yang dibelah 7 dan kiri kanannya ada apa dia? Ada duri-duri. Ya, duri-duri jangan kita fikir duri-duri pokok-pokok bunga tu, jangan. Ya, tapi duri neraka Allah lah. Duri neraka Allah ni kita tak tahulah yang terlalu dahsyat, yang kita tidak boleh fikir di akal kita. Ya. Sedang orang-orang yang berjalan di atasnya ada yang bagaikan kilat. Ini yang saya sebut tadi, ada amal masing-masing kita. Yang mana amal soleh seperti kilat. Ya, sebab itu tuan-tuan, dunia adalah apa dia? Ladang beramal, tempat kita beramal soleh. Dunia terlalu sekejap untuk kita bermusuh-musuh. Ya, misalnya dalam urusan hartanah, ya, kita berlaku juga kematian, ya, kita bergaduh dalam soal faraid, ya, pembahagian harta pusaka. Sebab apa dia? Sebab jahil. Al-Quran ni tuan-tuan, Al-Quran dah komplit. Mak berapa, atuk berapa, nenek berapa, cucu berapa, kakak berapa, semua komplit dalam Al-Quran. Siapa yang boleh menindakkan Al-Quran? Kenapa dia? Kerana kita tidak faham. Sebab hari ini anak-anak muda kita, dia tak tahu dalam ilmu faraid pembahagian harta pusaka. Ini kita kena dalami. Antara ilmu yang telah ditinggalkan. Kenapa dia? Dia mengira-ngira ni, ya, bukan semua orang minat. Itu dia. Ya, tapi sangat penting. Kenapa dia? Kerana Al-Quran ini, dia apa dia? Dia adalah, ini namakan apa dia? Kita punya sumber
ataupun kita punya way of life kita, cara hidup kita. Kalau kita tak gunakan, mesti akan berlaku ya, kecelaruan dalam keluarga dan masyarakat. Itu dia. Baik, seterusnya. Ya. Sedang orang-orang yang berjalan di atasnya ada yang bagaikan kilat dan bagaikan angin yang kencang. Maka ada yang selamat dan ada yang luka terkena bantolan duri. Bantolan duri ni ya, kena apa dia? Kena yang dinamakan ya, pukulan-pukulan daripada duri tersebut, dan ada yang terjerumus mukanya ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min zalim. Yang ini sekalian, bila sebut tentang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat ini, dia sebenarnya keselamatan itu, Islam ini keselamatan itu bermula di dunia. Siapa yang selamat di dunia tuan-tuan, dia akan selamat di dalam yang dinamakan sakaratul maut. Siapa yang selamat kepada sakaratul maut, dia akan selamat dekat alam barzah. Siapa yang selamat dekat alam barzah, dia akan selamat dekat alam akhirat. Tapi siapa yang kat dunia lagi tak selamat, ya, minum arak, buat maksiat pada Allah, ya, sampai mati, sampai masuk kubur, sampailah pada hari hisab, sampailah mizan, sampailah yang dinamakan titian sirat, takkan selamat. Sebab itu tuan-tuan, kita kena selamatkan diri kita ni pada destinasi yang sekarang ni. Itu dia. Di dunia lagi kita kena selamat lagi. Ya, maknanya selamat apa dia? Bila dalam berjual beli, selamat maksudnya mesti berjual beli itu adalah apa dia? Dengan kaedah yang halal. Ya, bila bercakap kena jaga, mesti selamat. Mesti apa dia? Tidak mengguris. Ya, bila berjalan, ya, mestilah apa dia? Mestilah sopan. Ya, maknanya dalam tindakan kita di dunia lagi, kita kena sentiasa selamat. Macam mana kita nak selamat? Kita kena dapat petunjuk daripada Allah. Ya, macam mana nak dapat petunjuk daripada Allah? Hidayah ni tuan-tuan, dia kena cari. Yang kenapa kamu tak pergi sembahyang? Hidayah tak sampai lagi dah. Dia tak cari dah. Kamu nak pergi mana ni? Nak pergi kerja. Hai, kamu kata hidayah tak dapat lagi. Tapi kerja ni kamu boleh pula pergi. Kamu tahu tak, kamu pergi kerja ni, kamu pergi cari rezeki ni, ini juga adalah datang daripada Allah. Kenapa hidayah kamu tak cari juga? Rezeki kamu cari dari Allah. Hidayah kamu tak cari. Sedangkan dari Allah juga. Itu dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, hidayah kena cari. Bila hidayah petunjuk kena cari, macam mana kita nak cari ni? Nak cari kat mana? Cari WhatsApp, boleh? Cari WhatsApp. Tuan-tuan, sebahagian dari kita datang ni mungkin dapat daripada WhatsApp, malam ni ada pengajian misalnya. Ya, kita sambut hidayah ni. Kadang-kadang notification tu datang. Ya, Assalamualaikum, hari ini ada kuliah sekian-sekian di masjid sekian-sekian. Itu adalah apa dia? Itu adalah jambatan hidayah. Nak sambut ke tak sambut? Sekarang siapa yang sambut jambatan hidayah tu, Allah akan lorongkan hidayah yang lain. Ya, mula kita datang kuliah ni. Bila datang kuliah ni, kita ada sedikit kegerunan dalam contoh kita belajar bab kedahsyatan dan kengerian hari kiamat ni, kita jadi ada kesungguhan untuk ibadah. Mula kesungguhan ibadah tu datang, akan datang ada nikmat pula dalam ibadah. Ya, bila ada nikmat dalam ibadah, kita tingkatkan pula ibadah. Ni, kita nak yang dinamakan apa dia? Baiki diri kita ni daripada apa dia? Daripada satu anak tangga. Ya, mana mungkin kita naik ke anak tangga yang ke atas sekali sekiranya kita tidak bermula daripada anak tangga yang pertama. Mana mula sikit. Kerana apa dia? Hidup ni proses. Tuan-tuan, kita nak menyiapkan satu binaan, perlukan daripada batu-batu yang pertama barulah siap. Maksud diri kita. Ya, untuk kita nak dapat hidayah ni proses. Sebab itu tuan-tuan, kita bila nak buat binaan ni belum tentu lagi siap, kadang-kadang mati dah. Tak siap bangunan. Begitulah kita dalam kita nak meneruskan kehidupan ni, ada di antara kita yang baca Quran tu belum boleh lagi. Kan ada ulama yang jenis keras sikit kata apa dia? Kalaulah kita mati dalam keadaan kita tak boleh lagi baca Quran, kompom tak lepas dalam kubur besok. Kita bila dengar tu, derun juga dengar ni. Kita mau belajar Quran. Tengah belajar, mati. Tak sempat kita apa dia? Boleh baca Quran. Allah ampunkan dosa kita. Kenapa apa dia? Kerana kita dalam proses pembelajaran, proses untuk apa dia? Mengkomplitkan yang dinamakan ilmu tersebut. Itu dia. Jadi tuan-tuan, bila kita belajar dan terus belajar ni, kita meninggal dunia apa dia? Walaupun kita niat nak katamkan kitab Tanbihul Ghafilin, baru belajar surat 2, Allah dah bagi dah pahala katam tersebut. Ini, kenapa? Innamal a'malu binniyah. Allah akan bayar pahala mengikut niat yang kita niatkan. Sebab itu, tahun 2020 ni, yang perlu apa dia? Yang perlu ada dalam diri kita, sentiasa banyakkan niat yang baik. Ya Allah, tahun ni aku nak pergi umrah, azam contohnya. Kumpul duit RM1. Tak cukup meninggal, dapat pahala umrah. Itu dia. Ya Allah, tahun ni ya Allah, azam aku nak bawa mak ayahku pergi umrah. Kerja sungguh-sungguh misalnya kan. Tak sempat meninggal, dapat pahala bawa mak ayah pergi umrah. Maknanya tahun ni banyakkan niat yang baik.
Hari ini itu bersifat tahun, bersifat bulan, bersifat minggu, bersifat harian, mesti kena ada niat yang baik. Hari ini ya Allah, contohlah besok kan. Besok ya Allah, aku nak buat gini, aku nak salat duha, aku nak sedekah, aku nak itu, nak buat ini, nak buat ini. Tapi bila kita dah niat semua tu, ada halangan tersebut tuan-tuan tidak menghalang dosa untuk sampai kepada kita. Tidak menghalang pahala untuk sampai pada diri kita. Kerana apa dia? Kerana kita dah ada niat dah. Cuma apa dia? Tak kesampaian untuk lakukan. Sebab itu tuan-tuan, kita sentiasa ada niat yang positif, yang baik. Ya, maknanya pagi-pagi je, celik je mata, terus rancang, terus niatkan yang baik untuk hari akhirat kita, insya-Allah. Baik, seterusnya. Ya. Abu Lais menerangkan dengan sanadnya, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dua kali tiupan sangkakala itu, ya, jaraknya 40 tahun. Ada yang kata di antara jarak tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua itu berapa lama? 40 tahun. Ya. Tiupan untuk mematikan dan membangkitkan semula. Ya, ada yang kata ada tiga kali tiupan sangkakala. Ada yang kata dua tiupan. Tak apa, kita tengok penerangan. Kemudian Allah menurunkan hujan bagaikan, ya, air mani, ya, orang lelaki. Maka tumbuhlah orang-orang mati bagaikan tumbuhnya tanaman-tanaman, ya, sayuran. Ya, tiupan yang pertama mematikan kita. Tiupan yang kedua menghidupkan kita. Bila dah mati dah semua kita, berlaku kehancuran alam, hancur semua kita ni. Ya, kemudian apa dia? Kemudian masa dihidupkan semula, Allah Ta'ala turunkan hujan bagaikan air mani, maka tumbuhlah kita seolah-olah seperti sayur yang menumbuh. Ini kata Tuan Pengarang. Ya, Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil, maka ia meletakkan di mulutnya, melihat ke arasy, menantikan bilakah ia diperintahkan. Ya, bila selesai je bumi ini Allah Ta'ala jadikan, Allah juga telah menjadikan yang dinamakan apa dia? Ya, tiupan sangkakala tersebut, ya, dan malaikat Israfil, ya, dia melihat, ya, ke arasy Allah Ta'ala dan tunggu bilakah yang dinamakan apa dia? Ya, masa arahan Allah untuk disuruh meniup sangkakala tersebut. Silakan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita sambung sikit lagi berkaitan tentang tiupan sangkakala ini. Baik, Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ni yang meniup sangkakala. Maka ia meletakkan di mulutnya ketika arash di mulutnya melihat ke arash, menantikan bilakah ia diperintah. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah sur sangkakala itu? Jawabnya, bagaikan. Sur ni maknanya apa dia? Gambaran. Dia sur ni daripada bahasa Arab. Ya, kita kata apa dia? Daripada surah. Ya, apakah gambaran? Bahasa Melayunya berkenaan tentang apa dia? Yang dinamakan bentuk sangkakala tersebut. Jadi Rasulullah terangkan, ya, bagaikan tanduk dari cahaya. Tanduk dari cahaya. Ya, saya bertanya bagaimana besarnya? Besarnya sangat besar bulatannya, demi Allah yang mengutusku sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar bulatannya itu seluas langit dan bumi. Ya, dan akan ditiup sebanyak 3 kali. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada trompet ataupun tak payah trompet lah, kita hembus, ya, sesuatu tu, ya, boleh bergerak lah. Contohnya tisu kan boleh gerak. Itu cuma kecil je. Ini yang dinamakan apa dia? Bulatan dia tu besarnya antara langit dengan bumi. Bumi ni kecil je. Ya. Bila kena hembus dengan yang dinamakan bulatan dia, langit dengan bumi agak-agak hancur tak hancur bumi ni. Confirm hancur, confirm. Ya, jadi disebutkan ada 3 yang dinamakan, ya, tiupan tersebut. Yang pertama, tiupan nafkhatul faza, untuk menakut-nakutkan. Ya, disebut dalam Al-Quran, ya, dalam surah An-Naml, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan pada hari ditiup sangkakala, maka terkejut, ya, takut semua yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Surah An-Naml ayat yang ke-87. Ya, dan pada saat itu tergoncanglah bumi
dan manusia bagaikan orang-orang yang mabuk sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya. Ya, ni gambaran yang dinamakan bunyi ya tiupan sangkakala tersebut. Ya, ini untuk menakut-nakutkan. Bila dengar saja yang mendengar tersebut, kalau ibu yang sedang mengandung gugur. Kalau anak-anak yang sedang menyusui, kalau ibu yang sedang menyusui anak lupa terhadap bayinya. Sampai macam tu sekali. Kita sayang pada anak kita, tapi berlaku ya gempita tersebut sampai kita lupa anak kita. Dan anak-anak ya segera berubah. Punyalah bimbang tu daripada rambut yang hitam jadi berubah. Ya, terlalu bimbang. Biasanya kita kata kan, ya, orang yang banyak fikir ni banyak uban. Tapi tu tak semestinya lah. Tak tahu fakta tu betul tak betul. Tapi tak tahu, mungkin ambil gambaran daripada sini. Punya bimbang tu sampai sampai beruban. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan syaitan-syaitan berlarian. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama. Kemudian Allah menyuruh Israfil ya meniup sangkakala yang kedua, iaitu nafkhatus sa'aq, ya, untuk mematikan pula. Ya, kemudian nafkhatub ba's, untuk menghidupkan kembali, ya. Dan ketika ditiup sangkakala maka matilah semua. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah sangkakala untuk matikan. Yang disebut wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ketika ditiup sangkakala maka matilah semua yang ada di langit dan juga di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup lagi, tiba-tiba mereka bangun dan melihat. Ya, ditiup lagi itu untuk yang bangun pula, iaitu nafkhatul ba's. Ya, jadi semua ada 3 tiupan. Yang pertama tiupan yang menakutkan, yang kedua untuk mematikan, dan yang ketiga untuk apa dia? Untuk menghidupkan semula. Dan kita akan terangkan ya pada bab yang menghidupkan semula. Ya, dan ketika dan juga yang dimatikan, dan disebutkan dalam Al-Quran itu, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika ditiup sangkakala maka matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapakah yang masih lagi dihidupkan ini? Maknanya yang belum dimatikan. Kan semua mati, tapi Allah kata ada yang masih dihidupkan oleh Allah. Siapa dia? Kita akan bertemu pada pertemuan akan datang insya-Allah. Surprise sikit lah. Tapi ada je jawapan dalam kitab ni. Ya. Jadi insya-Allah kita akan bertemu siapakah yang masih dihidupkan oleh Allah. Jadi cluenya jawapan yang pertama, siapa dia? Ya, yang mencabut nyawa. Malaikat Israel masih hidup lagi. Ketika mana apa dia? Ketika semua mati. Itu dia. Dan siapa lagi yang belum? Kita bertemu pada pertemuan akan datang insya-Allah, ya. Jadi insya-Allah ya, boleh tandakan sampai mana ya kita akan bertemu pada pertemuan akan datang, ya. Jadi saya mohon maaf atas salah dan silap, ya. Mari kita sama-sama tadah tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ampun dosa-dosa kami yang sangat banyak itu ya Allah. Dosa-dosa kami yang menggunung tinggi ya Allah, yang kami sedar maupun yang kami tak sedar ya Allah, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Kami berkumpul pada surau ini dan masjid ini ya Allah, tidak lain ya Allah untuk mendapat redha-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami keluar daripada tempat ini ya Allah, melainkan Kau telah mengampunkan seluruh dosa-dosa kami itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, sesungguhnya ya Allah kedahsyatan dan kengerian hari kiamat itu ya Allah, hanya Kau saja yang tahu bagaimana keadaannya ya Allah. Ya Allah, sungguhnya ya Allah kami gerun dan bimbang ya Allah akan yang dinamakan amalan-amalan kami ya Allah yang masih sedikit itu ya Allah. Ya Allah, berilah ya Allah persediaan yang mencukupi ya Allah. Apabila ya Allah kami menghadap di dalam perkara-perkara ya Allah ghaibiyah itu ya Allah.
Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kami istiqamah dalam ketaatan ya Allah. Kami yang dah tangan ini sekiranya ada sakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Yang ada anak-anak, jadikan anak kami anak yang saleh dan salehah ya Allah. Yang ada yang jodoh-jodoh yang belum sampai, sampaikan jodoh kami ya Allah. Yang ada zuriat ya Allah, berilah zuriat-zuriat kami yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, kami ya Allah memohon ya Allah, mohon ya Allah beri kekuatan di atas kelemahan kami ya Allah di dalam mengurus keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon apa yang telah dipohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, tambahkan iman kami ya Allah, tambahkan iman kami ya Allah, istiqamahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang datang daripada Allah kalimat atas diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.